بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya baru kenali Puan Rosita ke Cita? Rosita, Puan Rosita, Rosita Cik Wan, dan juga semua pekerja-pekerja, staf-staf. Saya tak tahu ni bidang apa ni, tengok kom-kom semua dah kan, baju tu dia baju lah. Jadi mungkin ada sebahagian yang pernah jumpa dengan saya dalam program khutbah Jumaat tu, khutbah Jumaat di Surau Berwajah sebelah sana. Fikirlah yang khutbah tu mungkin kadang-kadang panjang, kadang-kadang tak panjang, lari masa kadang-kadang biasa sikit-sikit, kadang-kadang. Tambah ni kita punya lohok tu waktu dia memang lewat kan, 1.35. Jadi khutbah 20 minit pun habis 2 suku 20 juga. Tu tak ada marah lah kan. Macam mana? Kalau nak khutbah 5 minit kan, 10 minit tu pun mukadimah je kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Jadi kita pada petang yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah SWT, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat capek, sangat capek banget, otot-otot kita, fizikal dan mental kita sangat penat. Saya tahu kan, saya tak penat sangat sebab saya bekerja malam kan. Kerja saya, modal saya liok aja, saya liok kan. Malam maki orang, petang maki orang juga kan. Kata orang, mana kata orang kan. Kata orang tu kata kat kita sekali lah, ikut dan kadang-kadang kat tuan-tuan, kadang-kadang saya biasa kan. Nama berkongsi share kan. Tuan, jadi banyak kau ustaz-ustaz ni dia kerja malam kan, dia bekerja malam. Petang ni kira energi kira fresh lagi lah kan, berbanding dengan tuan-tuan maknanya. Jadi apa yang saya nak kait kat sini tuan-tuan, mana dalam keadaan kita penat, letih, inilah bukti-bukti proof yang kita nak tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja tanda tangan yang diambil tu. Saya tengok alhamdulillah tanda tangan tu, maknanya kalau tak tanda tangan pun tak apa, malaikat dah tanda dah kan, kehadiran kita ramai tak mai tahu kan. Setengah tu tak gambar pula lagi kan, tengok betul ke dia sign ke orang lain tolong sign ke apa, tak tahu kan tuan-tuan. Apa pun yang paling penting, maknanya buku rekod kita itu telah ditandatangani oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang silih berganti 2 shift, pagi dan petang tuan-tuan. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat berpergi datang kepada kamu, silih berganti malaikat kepada kamu, 2 malaikat siang dan 2 malaikat malam. Apa dia? Yang ditugaskan mencatat amalan-amalan kita. Tuan-tuan, malaikat shift siang tadi turun waktu subuh. Waktu subuh dia turun, malaikat malam naik bawa suratan amalan. Apa yang kita buat? Tidur. Kita buat apa? Dia catat semua. Bukan setakat kita tidur, okay? Kita lena betul jam 12. Jam 12 tu dah meleleh ayat basi, ruyuh bulu ruyuh. Contoh, dia dah ruyuh bulu ruyuh, habislah. Maknanya tak lagi pukul 6 pula dia juga. Dah. Kita duk mengeruh, berkeruh, mengeruh. Tuan-tuan, duk berkali. Setiap saat tu cantik habis. Tuan-tuan, sebab tu dalam kalau kita sakit, ulama sebut hatta al-anina fil marad. Hatta al-anina fil marad, mana sehingga kita mengelah kesakitan tu. Kita sakit sejuru. Bunyi tu lagi dia cantik lah. Sekarang ni kita duk kancing gigi kan, duk getah kah, duk mengerang sakit kah, cantik berapa kali mengerang, cantik habis. Pasal apa cantik? Kerana Allah Ta'ala nak mencermin, nak menggambarkan, nak menunjukkan keadilan dia. Dia cantik semua, tak usah bohong lah. Tuan-tuan, di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha adil pengadilan ni tuan-tuan, kita tidak boleh berbohong.
Allah Ta'ala catat habis. Sampai mengerang kesakitan pun tuan-tuan, mengadu domba, semua Allah Ta'ala catat tuan-tuan. Apalagi yang kita lakukan di petang yang bersejarah ini tuan-tuan. Tapi tak apalah, ini sebagai hukuman dunia kan. Hukum dunia black and white. Black and white sebab hari ini orang tuan-tuan, maknanya dia lebih takut kepada mahkamah daripada takut terhadap undang-undang manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang dua beradik bab tanah ke bab rumah pembahagian, tak kira mesti ada hitam putih. Dua beradik baik, laki bini baik, tak percaya lah. Tak boleh nak percaya sangat lah. Zaman ni zaman fitnah, penuh dengan kefasikan, kefasadan, kehancuran, pecah amanah dan sebagainya. Suami isteri bukan ada black and white. Besok dia menikah dua tak susah. Kan, declare apa sebagai, tukar nama dan sebagainya. Tak boleh, tak apalah, pakai percaya mulut, tak apa aku percayakan. No. Kawan mawan tak peduli tuan-tuan. Sebab orang hari ini lebih takut kepada mahkamah, kepada manusia daripada takut kepada mahkamah Allah Subhanahu. Kemana? Dengan Allah dia tak takut. Sebab baik, jubah menjela-jela melihat, tak kira tuan-tuan. Tuan-tuan, itu luaran saja, tapi dalaman kita tak tahu. Apakah dia benar-benar orang yang takut kepada Allah, orang yang gerun dan getar dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu tuan-tuan. Tapi maknanya black and white, kena ada hitam putih dia. Yang comel dia dua-dua dia kan? Dengan Allah pun kita dah confirm kita takut, tapi dengan undang-undang tuan-tuan dunia pun kita tak apalah, kita ada catatan-catatan kita. Walaupun sebentar tadi malaikat telah pun mencatatkan tuan-tuan. Kemudian malaikat yang bertugas tuan-tuan di waktu malam, dia turun ni asak lah ni. Asak ni dia turun. Ada nampak tadi? Ada nampak? Saya tak tahu lah tuan-tuan sendiri. Setiap orang dua. Bukan nikah dua. Malaikat dia dua. Kiri kanan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan apa? Surah Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Waja'at sakratul maut bil haqq. Faham tak? Lain je tak faham, tapi sakratul maut macam faham. Macam aku geti lah sangat. Sakratul maut lah. Telah datang sakratul maut, mabuk mati, kesakitan yang sangat-sangat, dahaga yang teramat sangat, kelaparan yang teramat satu, mabuk mati. Sakrah tu mana mabuk? Pening, mabuk, sakit. Datang ia dengan sebenar, dengan kebenaran, dengan benar. Sakit mati itu. Sebab tu Nabi kan, bila Nabi tuan-tuan detik Rasulullah SAW nak menghembuskan nafas yang terakhir, bila sampailah dia pada fisurrah, pusat, sampailah roh di pusat, tarik, malaikat tarik. Jibril tak mau tengok muka dah. Ya Allah, ni kekasih Allah, dia berkawan bersahabat dengan Rasulullah hampir 23 tahun, menurunkan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh tengok muka Nabi dah mula, muka dah tak elok dah tuan-tuan. Muka dia mula berkerut, sakit tuan-tuan, Masya Allah. Sampai di sini. Lalu Nabi SAW berkata kepada Jibril, ya Jibril, akarihta, awak hang benci kan tengok muka aku? Hang paling kok nak buat apa? Dah, bukan aku benci ya Muhammad, engkau kekasih Allah. Bukan benci, aku tak sanggup tengok muka engkau Muhammad ketika sedang sakratul maut. Allah Akbar. Tu Nabi tu Nabi, kita tak tahu lah macam mana. Ada juga digambarkan sakitnya mati ini tuan-tuan, bagaikan gimana sih? Bagaikan gimana? Macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Subhanallah. Kulit bagaikan kulit kita dilapah hidup-hidup 1000 kali lagi. Gandaan sakitnya. Kulit dilapah hidup-hidup. Tak percaya, balik sekali orang mumpat, cuba hereh dia, ambil pisau. Dia ambil pisau cak ayam yang bagus sikit, bagus ni. Bersih punya sembelih lembu kan. Cuba hereh kulit kita, try tengok. Try tengok, bukan apa-apa, nak try je. Kan? Hereh tengok. Allahu Akbar. Sakit tak? Sakit.
1000 kali lagi mah. Oh, 1000 kali lagi. Sakitnya mati. Boleh kita perikan, boleh kita perikan, boleh gambarkan, boleh sifatkan, Masya Allah. Boleh cerita gitu, ya Allah. Hak sebenar, hak realitinya di mana sih sakit mati itu? Masya Allah, sakitnya. Tuan-tuan, sebab tu antara amalan-amalan yang tuan-tuan boleh memudahkan roh kita keluar dengan mudah, antaranya amalan bersugi, tuan-tuan. Amalan bersugi. Dan saya daripada kita, jagalah adab ketika azan dikumandangkan, kerana ada hadis, tuan-tuan. Ada hadis di sana, tuan-tuan. Maknanya Nabi perbesar, janganlah kamu bercakap-cakap, berkata-kata ketika azan dikumandangkan, kerana takut besok kamu susah untuk mengucap la ilaha illallah. Tuan-tuan, ketika kita sakaratul maut, nah, itu kita jaga, tuan-tuan rahimakumullah. Jadi tak ada masalah, tuan-tuan. Maknanya kita buat catatan. Apa yang saya dah sebut tadi, tuan-tuan, di awal ini ialah apa? Mana kita dalam kepenatan, kecapikan. Kenapa sanggup lagi, tuan-tuan? Bukan datang sebab nama kita diambil, ada rekod dan sebagainya. No, aku datang kerana Allah. Semata-mata aku nak membuktikan dan menzahirkan keseimbangan yang kita sebut antara dunia dan akhirat. Yakni dengan kata lain, kita nak tunjuk kata kita menseimbangkan antara dunia dan akhirat. Sebab tu kalau kita kaji balik, Masya Allah, seharian tadi daripada pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam kita dengan dunia kita, tuan-tuan. 5 jam kita bergelumang, tuan-tuan, berkalut-balut sibuk dengan urusan-urusan keduniaan. Berapa jam kita dengan akhirat? Kita rehat ada 5 minit, kita solat zuhur untuk akhirat kita. Tadi 5 jam dengan dunia, akhirat 5 minit. Tuan-tuan, nampak tak, tuan-tuan? Nampak tak tu dia punya persen peratus dia, Masya Allah, sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Hang dengan jual 5 jam, dengan dunia hang 5 jam, tapi dengan akhirat 5 minit. Betul ke tu? Padan ke tu? Sedangkan kehidupan akhirat itu yang kekal abadi, yang sini sementara ya. Dia kata tertipu. Tu kata tertipu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan, dalam banyak ayat dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dengar kata apa nama, tuan-tuan, maknanya ahli-ahli kita ni yang mengaji petang ni semua pakar-pakar tajwid, betul ya? Betul ya, pakar tajwid. Yang mengaji tajwid. Tu tuan-tuan, tajwid pun kena mengaji juga kan. Macam mana nak sebut? Tak apalah tajwid lidah Melayu, tak apa, macam mana kita orang Melayu kan? Kalau lidah Arab mampu bunga kita kan, baca jugalah. Tapi kita kena usahalah juga macam mana nak bunyi macam Arab. Sebab sebaik-baik sebutan, tuan-tuan, sebaik-baik sebutan logat tu logat Arab lah. Bukan orang Arab yang paling pandai tajwid bab lain. Sebutan Arab macam sebutan Melayu lah. Tuan-tuan, kaum mana yang paling fasih berbahasa Melayu? Itu orang Melayu. Sebab dia Melayu. Cuma orang Arab tengok Melayu, tak apa jadi, boleh lah. Tu tengok Dr. Fatimah Zahra kan, Cenjuan dan Bombuan, amal tuan-tuan dan Bombuan, Surah Al-Baqarah insya-Allah. Tuan-tuan apa? Sebut fa semua. Kita pergi ke negeri Kedah, ke negeri Perak. Negeri Perak jadi Perak, di Kuala Lumpur. Apa susah sangat kalau sebut pa tu. Tu saya fight satu Arab. Dia jadi imam di apa? Di Masjid Sri Damansara, program di situ. Kan? Arab-Arab Mesir. Saya kata kenapa orang Arab ni gedebeh sangat? Bila sebutan dia cakap Melayu lah, dia 45 tahun dah duduk Melayu, dia kecek Kelantan. Saya kecek Kelantan tu dia tolong betul pun tak? Kan? Tak betul tu. Tak betul, dia tolong betul kan? Lorak Kelantan. Duduk Kelantan lama 5-6 tahun. Kan? Tuan-tuan. Tapi saya tanya dia, kenapa orang Arab ni
Kalau seorang dia mengada-ngada tak mau sebut. Tu Dr. Fatimah, dia tak boleh sebut, cuba tak sebut. Saya tu tuan-tuan dan puan-puan, dia pun tuan-tuan dan puan-puan tu boleh tu. Saja mengada, berak jadi berak kan. Saya nak pergi berak, saya nak pergi berak, bukan berak toilet, berak apa disebut ba Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai lari tengok kan. Saja mengada-ngada. Sebab tu dia pun dia kadang-kadang perangai dia pun tuan-tuan memang dia tak berapa suka nak meraihkan bahasa-bahasa orang. Cakap sikit-sikit tapi nak raihkan sungguh malas. Dia kata tegak pasal dia lebih tuan-tuan, maknanya semangat kebangsaan bangsa itu mendominan dalam masyarakat depa. Tak macam orang Melayu. Orang Melayu ni jumpa Indon jadi Indon. Kan? Jumpa India cakap India, sebab tu orang India sampai sekarang nala dekat tak ada cakap Melayu pasal. Jumpa Cina jadi Cina. Bagus semualah orang Melayu ni ambil hati orang. Kan? Pergi ke Arab, buat umrah, buat haji. Kan? Turun kapal-kapal di Jeddah. Turun sama-sama kita satu kapal. Tadi pakai okeylah. Pergi masuk toilet, keluar-keluar. Assalamualaikum, tegur kita. Kan? Kawan kita lah tu. Anda kena ikut lah, hang kemat lah. Lah, dah jadi Arab dah. Pakai jubah, umur serban merah. La ilah. Tak sampai Mekah lagi. Dah jadi Arab selalu lah. Tu mamak Pakistan tu duduk di Mekah 40 tahun. Tak biasa pakai jubah. Duduk pakai baju kurta tu lah. Orang Melayu kita mudah. Tapi tak apalah kalau ikut pakai yang sunnah-sunnah. Tak ada masalah. Ikut dah elok, it's okay lah. Kalau ikut biasa-biasa tak elok tu janganlah tuan-tuan. Tu kelebihan orang Melayu, mudah terikut. Kan? Baik tak ada masalah. Baik tak ada masalah tuan-tuan. Mana tuan-tuan ni tadi maknanya kita nak seimbangkan. Jadi dengan 5 jam, bayangkan 5 minit itu tuan-tuan hanya untuk akhirat. Lepas tu kerja lagi 3, 4, 5, 6 ataupun 3 ke 4, 3 jam setengah ke 4 jam tuan-tuan. Kita sibukkan diri kita dengan dunia. Lepas tu 5 minit saja tuan-tuan kita peruntukkan untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, itu solat asar. Lepas tu kita kena fikir. Sedangkan saya sebut tadi ialah apa dia? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dunia itu memang aku yang jadikan, tapi jangan sekali-kali kata Allah kamu tertipu. Kamu tertipu daya dengan dunia yang melalaikan kamu. Sebab tu tuan-tuan sebenarnya tak ada masalah sangatlah tuan-tuan. Kerja tadi yang dunia boleh kita relatekan untuk jadi akhirat, boleh. Dunia yang kita kata dunia kerja tadi 5 jam, boleh kita sifatkan sebagai akhirat atau kategorikan, meletakkan dia di zon akhirat ialah dengan cara kita betulkan niat kita kerana Allah. Bekerja kerana Allah, cari nafkah itu kerana Allah. Tuan-tuan, bekerja itu sebagai ibadat kepada Allah, maka bekerja itu ada nilai pahala, maka dia jadi amalan akhirat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kullu amilin lillah wa huwa dzakirun lillah. Tuan-tuan, setiap amalan yang kita buat kerana Allah, maka orang itu sedang berzikrullah. Apa amalan yang kita buat kerana Allah, bekerja di Modenas ini kerana Allah, maka kita dapat pahala zikrullah tuan-tuan. Berlebih-lebih lagi tuan-tuan, maknanya kita ni maknanya selain daripada kita bekerja dengan ibadah yang lain, kita juga perlu membanyakkan kepada terhadap amalan-amalan pembacaan Al-Quran. Al-Quran orang tak berapa minat dah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang tanya, sebab apa Ustaz orang tak minat baca Quran? Sebab tak kenal maka tak cinta tuan-tuan. Tak kenal maka tak cinta. Kenapa tuan-tuan ni pulun bekerja 20 tahun ada, 25 tahun ada, 15 tahun ada? Sebab nampak apa dia, keberadaan, kewujudan, wujudnya yang dikatakan apa? RM, ringgit Malaysia. Tuan-tuan, berbanding dengan kalau kita baca Al-Quran, kita tidak nampak RE, ringgit akhirat itu. Tuan-tuan, buat awal bulan dapat gaji ujung bulan. Tak macam amalan-amalan yang lain. Ibadah-ibadah ni memang Allah Ta'ala tak janjikan pembalasannya di atas dunia ini tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan pahala dia sangat besar. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihah.
Wala aqulu alif lam mim asyaratun bal alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun. Siapa-siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran itu, maka tertulis satu kebajikan, sedang satu kebajikan itu sekurang-kurang gandaan yang paling minima ialah sebanyak 10 kali ganda ke 700 kali gandaan. Lagi banyak yang tuan-tuan kerja hari ni. Satu huruf dapat 700. Satu huruf dapat RM10. Satu huruf dapat RM10. Fatihah ada berapa huruf? Pada Rosita. Dia yang saya tuan nama. Ke dia lah kena. Orang lain selamat. Bami lah. Bukan bami, bami hantam ni. Dia tak kena. Satu huruf Fatihah ada 141. Campur dengan dia punya syadah apa 146, 45, 146. Kali dengan 10, berapa lah? Berapa? 100 Pak, kali 10 berapa? 10 Allah. Banyaknya, ya Allah, berapa ribu tu? Allah. Baru saat ni baca 5 minit pun dah beribu lah. Berapa? Beribu dah pahala dapat. Macam duit tu lah. Tak mau lagi. Duk malas lagi. Banyak apa? Pasal tak nampak. Sebab tu tuan-tuan, itu semua tergantung kepada keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengimaninya tuan-tuan, mengimaninya bersungguh-sungguh, benar-benar beriman dan meyakininya tuan-tuan, apa yang dijelaskan, diexplain oleh Nabi SAW. Masya Allah. Sebab tu Al-Quran menjadi teman karib dia. Dia jadi pendamping kepada Al-Quran, pendamping kepada kitab Allah, kitab tertua. Sebab tu diceritakan tuan-tuan dalam Al-Quran pelbagai isu-isu tuan-tuan, mencakupi semua tuan-tuan, zaman-zaman dulu, zaman pertengahan, zaman kita dan sebagainya tuan-tuan. Sebab tu baru ni tengok timbul kan dalam cyber, dalam alam maya, alam sosial tu, rangka apa? Tengkorak. Dia cerita dalam hadis dah, cerita dalam Quran dah tuan-tuan. Umat-umat terdahulu yang besar-besar Nabi cerita semua dah. Yang masuk rumah kita memang tak lepas dah tuan-tuan tu. Nak masuk surau ni tak lepas. Tinggi pokok nyok tu. Masya Allah. Mulut dia ada orang yang duduk tepi mulut tengkorak tu boleh makan lah. Tu orang ke tengkorak. Tak mustahil benda tu betul tuan-tuan. Tak mustahil. Tak tahu betul tak betul, tengok lah di sana tuan-tuan. Tengok dalam laman sosial, memang boleh buat. Benda tu boleh buat. Apa kata dunia pula? Apa kata dunia? Betul atau tidak? Kalau benda tu dah jadi mutawatir tuan-tuan, seluruh dunia duk sembang benda tu ada dalam berita dunia berkelak, betul lah tu. Betul lah tu tuan-tuan. Kalau betul pun tak ada masalah tuan-tuan. Memang kaum-kaum dulu besar-besar 60-70 hasta dengan kita tuan-tuan. Cerita dalam Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan. Ceritalah. Sebab tu saya kata Quran merupakan kitab tertua, kitab yang paling tua di dalam dunia ni tuan-tuan. Tak ada dah satu kitab yang lama yang orang duk baca tak jemu-jemu. Kita yang jemu. Tu depa jemu tak? Depa tu kita tu. Depa apa? Kita lah. Masa malam tadi kan kita kalkulate tengok Allah 146 huruf kali dengan 10. Masya Allah. Al-Fatihah berapa ribu lah? Allah banyaknya tuan-tuan. Tak ada satu kitab yang lama macam kita beli majalah kan. Beli majalah mangga. Majalah apa? Majalah mangga beli tak? Hamba beli tak majalah mangga? Aku pun beli lah. Majalah mangga. Tengok kan, artis seksi, seksa dan seksi. Wah, posing sana, posing sini. Tapi kolam gitu kan. Tengok. Tu kadang-kadang pakai seksi macam tu, saya sebut di Masjid Bangsa baru ni tuan-tuan. Masjid Bangsa saya sebut. Saya tarawih pula, saya program di Masjid Bangsa. Kalau tuan-tuan nanti, tapi saya tak masuk ke dalam YouTube dia akan ada makmum di belakang saya tu Abang Thailong kita. Aku sangat sama lu. Abang Thailong duduk belakang saya tarik telinga. Hang Bang Roshan main aku. Main sekali aku main di belakang. Dia duduk dalam kuliah saya, lepas tu dia main di belakang. Tertarik, menyengit juga lah gitu. Speaker apa ni lo pakai kan tuan-tuan. Ya. Maknanya apa tuan-tuan? Saya sebut tuan-tuan, perempuan hari ni kan pakai skirt, pakai pakaian ketat, terdedah sana, terdedah sini sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia menyatakan bahawa jangan tengok luaran,
Saya walaupun pakai seksa dan seksi putih gebu je, hati saya baik. Tengok dalam. Tengok luar pun meleleh, tengok dalam lagi pergi punggah tu Nak tengok dalam yang mana? Dalam tu hak mana dalam tu? Dalam hati lah. Dia pakai seksa dan seksi tuan-tuan. Kan? Jangan tengok luar. Jangan hukum luar. Luar macam ni dalam. Kalau hati hang bersih tak pakai lah macam tu. Abang dia balik. Kompah dalam tu kotak. Pasal tu hang pakai macam tu. Kalau hati hang bersih tak pakai lah macam tu. Cakap balik ke dia. Pusing balik. Dia pun suka cakap begitu. Bila dia cakap begitu, kita kaji gigi. Betul juga. Jangan menghukum, mudah menghukum orang. Tengok saya pegang ni, tapi hati saya baik. Janda pula tu apa pun. Bergetah lagi. Dari licin. Suami baru mati seminggu, kubur dah berak, mengatai lah. Itu macam, tak tahu dah pelakon apa era. Tu dalam iddah tu, dia peluk awi dia kira. Allah, mana tu? Tu dalam iddah tu. Tak tahu iddah tu kenapa. Iddah tu bukan nama orang. Tahu tu kalau anda cakap dalam iddah tapi peluk-peluk Al-Fadhil Ustaz Awi tu apa? Rahimahullah Ta'ala. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Bagi iddah tu nak dedik ke gedak ke apa ikut. Jangan tengok luar, tengok dalam. Dalam bagui. Luar ni jangan. Jadi dalam pun. Kalau hati anda kotor, kalau hati yang bersih tak pakai lagu tu abang dia. Abang tolong tengok rasa menung fikir apa. Ada main sembahyang belakang saya. Tapi saya malam tu saya buat sembahyang jamaah, saya tak ada salah. Lepas sembahyang isyak saya terus sembahyang maghrib pula tu jamaah tak lagi. Dia pun tengok dalam kamera tu, dia mana nak salam saya. Saya tak layan dia. Hebat daripada dia ni. Ramadan baru ni kita dengan Al-Fadhil Al-Ustaz Al-Syekh Ramli Sarip rahimahullah ta'ala kan, juga tarawih dia belakang gambar pun ada, dia akan masukkan kan, lepas bayang tangkap gambar memang Ramli kan, bulan Ramadan di bangsa tu memang ramai, tapi kita menyatakan kebenaran kita nak menyatakan kebenaran tu, tak ada masalah, cerita itu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, jadi kita nak kaitkan tadi tuan-tuan apa terhadap pembacaan Al-Quran. Kita fikir tengok pasal apa Quran ni nak kena baca, apa kelebihan Al-Quran, kena kaji tu. Latar belakang yang nama kitab tertua itu kalam suci, kalam Allah tuan-tuan. Bila kita mengenali siapa Al-Quran itu tuan-tuan, kedudukan Al-Quran dengan manusia, dengan Allah datang daripada mana, apa kelebihan dia, sehingga orang-orang ulama-ulama mengagung-agungkan Al-Quran. Kenapa? Apa kehebatan dia? Apa keunikan dia? Apa keajaiban dia? Apa kelebihan dia? Berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, orang Arab sendiri, sastrawan Arab sendiri pernah beberapa kali nak fight Al-Quran itu, sehingga Allah Ta'ala turunkan firman dia tuan-tuan, mencabar sastrawan dan pujangga punya penyair yang masyhur di zaman Arab Jahiliyah tuan-tuan. Datangkan fa'tu bimithlihi. Dia kata apa? Fa'ilam taf'alu. Dia kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, kamu sangsi dan curiga dengan Al-Quran itu, maka datangkanlah satu surah yang paling pendek seumpama Al-Quran itu, yang sekurang-kurangnya boleh menandingi surah Al-Kautsar. Tuan-tuan, surah Al-Kautsar cukup 3 ayat, mengandungi 3 ayat saja, pendek, sangat pendek. Datangkan seumpama Al-Quran itu tuan-tuan. Dia pun membuat, kita ada surah Al-Fil, dia pun Fil Al-Qari'ah. Al-Qari'ah pun ada, dia pun pernah buat juga. Lalu dia pun cipta satu surah nama surah Al-Fil, surah gajah. Surah gajah Al-Fil Mal-Fil wa ma adraka Mal-Fil lahu khurtumun tawil. Bunyi sedap.
Kalau saya baca dalam mayang tu kompom tuan-tuan meleleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil. Bunyi macam sedap. Gajah. Al-fil, gajah. Mal-fil, apakah dia gajah? Wow, dia kumpulkan semua dia punya pendukung-pendukung jahiliyah itu. Dia himpunkan orang dia depan Nabi Muhammad dengan para sahabat, panggil puak-puak Arab, sastrawan dia, bentangkan apa yang hasil daripada kajian mereka, nak ciptakan kata Quran ni sama je, Muhammad ni penyair je, Muhammad ni ahli nujum je, tukang syair je, pujangga je. Bukan. Apa yang Nabi baca itu adalah datang daripada Allah. Aku sebagai pesuruhnya. Tak apa bukti kan tuan-tuan? Dia pun buat surah gajah. Pakai dengar semua lah, pakai dengar. Gajah. Oh, kaum dia pun dengar gajah. Bagus seserawan kita ni buat cerita gajah ni, bagus. Apa cerita, apa je? Ada brand. Apa je gajah? Kita gajah. Oi, gajah ni, gajah nak tampak. Gajah tu kau tahu lah, tapi benda apa yang kata informasi dengan gajah tu? Malfil. Apakah dia gajah? Wa ma adraka malfil. Bunyi dia sedih. Tahukah kamu apakah dia gajah? Gajah tu nama lahu khurtumun tawil. Gajah tu ada belalai yang panjang. Tuan-tuan pakai gelak habis. Bukan kata bawa sahabat gelak, bawa dia apa nak cerita gajah, kami dah tunggu, kami jadi ketan nervous jugalah. Tak apa nak cerita gajah tu kan, jadi suspek jadi tu kan. Suspend ish kan, cerita apa gajah ni, sasawan kita ni, berkuih rupanya abang mai gajah ada belalai panjang, tak payah apa buang masa. Kami mai pun buang masa dia tak. Anak kami tadi kawan tu gajah tu belalai panjang, tak salah apa tu. Buang masa ni apa belajar ngah boleh bigo tu kan. Ni anak abang nampak gajah ada belalai kan. Anak aku tadi kawan tu. Tapi kalau berbanding dengan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Qari'ah, bukan bi'ah, kan, turun bi'ah kan, nama istriku kan, biniku contohlah kan, itu bi'ah. Al-Qari'ah, Qari'ah. Mal-Qari'ah, apa di Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahu ke Qari'ah tu apa? Nak tampak Qari'ah. Qari'ah tu kalau munat tu, wah, kalau balik kan. Dia kalau aku tu lah bahasa lah. Kalau munat tu kena ayat beri, Qari'ah tu nak tampak. Apa balik? Qari'ah tu yauma yakunun nas, pada ialah suatu hari di mana manusia itu jadi sebagaimana kalkatu yang berterbangan. Allah, hari apa tu? Takutnya, seramnya. Mula, seram tadi buat tu kan. Tu baca Jordan. Hari apa tu? Hari manusia jadi seperti berterbangan macam kekatu bertempiaran. Apa tu? Hari kiamat lah. Qari'ah tu, la ilaha illallah. Takutnya. Tuan-tuan, ada unsur-unsur kesedaran, unsur-unsur peringatan, unsur informasi. Benda tu tak berlaku, cerita benda yang akan datang. Tuan-tuan, continue. Entah bila tuan-tuan. Tapi tak lambat lagi kiamat. Tak lambat dah. Berbagai tanda-tanda tuan-tuan dah timbul lagi. Satu demi satu. Negara Arab pun dah dihujani dengan salji. Tuan-tuan, pecah pula timbul pula air di negara Arab.
tempat yang tak pernah ada ayat macam banjir tu. Salah satu yang Nabi sebut, takkan berlaku kiamat sehingga bumi Arab yang kering kontang menghijau dengan pokok-pokok, rumput-rumput dan sebab itu kita takut. Dalam laman sosial pun tuan-tuan tengok kan, Facebook semua dah tengok Arab, dia tengok ayat tu macam parit kan, tapi Allah macam ayat Hindu, ayat tempat kita biasa ayat kan, ayat biasa. Dia pun ni ayat ni macam macam mah, macam dapat mah macam mah keluar dari bumi. Ayat pasal ayat ayat kita biasa tak ada orang sedang sini. Ni pening kepala sikit lah kan. Jadi pening kepala sikit kemarau ni pula mari jerubu lah pula topang sekaki main daripada Medan apa tu. Ni Medan duduk pakai pada topeng mas tuan-tuan. No? Sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, tu kata Quran yang kita baca, Quran yang tidak boleh dah pernah diduga dan dicoba oleh sastrawan-sastrawan Arab yang bijak pandai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang membaca Al-Quran ini dikatakan sebagai ahli Allah, orang yang mendampingi Allah, menjadi teman kepada Allah. Allah nyatakan sebagai ahli Allah. Tuan-tuan, ahli Allah, mana orang yang paling dekat? Ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Tuan-tuan, pembaca-pembaca Al-Quran, pendamping Al-Quran, mereka ada ahli Allah dan orang-orang pilihannya, tuan-tuan. No, sebab tu kita kena rajin-rajin lah dengan meyakini, tuan-tuan, dan kita mempercayai, Masya Allah, pahala yang sangat besar dan kitab yang sangat hebat, tuan-tuan, sangat unik yang ada dalam dunia ini. Lepas orang baca pula sampai kiamat. Tak macam serobak macam kita pergi kedai kopi kan, kita sambil nak minum, kita tengok serobak, kita akan baca dulu dia punya hari bulan. Ni bila kemarin tak aku baca lah. Pasal apa kemarin tak aku baca? Aku baca kemarin. Baca sekali, baca pula. Oh, tak mau lah, basi dah. Tapi tidak Al-Quran yang kita baca, tuan-tuan. Kita baca apa? Setahun sekali Ramadan ya. Ramadan setahun sekali, tuan-tuan. Yang sepatutnya kita baca, kalau boleh setiap waktu kita baca, tuan-tuan, satu lembaran. Lepas habis sembahyang mesti usah-usah juga satu lembaran. Imam Syafi'i, orang yang sangat hebat, bulan Ramadan 60 kali dia khatam Al-Quran, tuan-tuan. Bulan Ramadan ada 30 hari, dia khatam 60 kali. Mana sehari 2 juzuk, sehari dua kali khatam, sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i dah, tuan-tuan, amalan yang sangat banyak, tuan-tuan. Orang yang hebat, memang ahli syurga lah kita kata. Pada Zuhri nampak hebat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam Al-Quran bulan Ramadan saja 60 kali sebulan. Kita boleh baca satu sekali khatam pun riuh lepas 11 bulan. 11 bulan duk menyanyi. Oh ya, aku dulu Ramadan tahun ni alhamdulillah. Boleh khatam. Tengok kata bawah. Sembang kedai kopi, sembang kat kantor, sembang. Tak payahlah. Tak payahlah, tuan-tuan. No, itu orang mananya orang rajin baca Al-Quran. Apalagi, tuan-tuan, kalau boleh, tuan-tuan, di akhir ini kita cubalah kita sikit sebanyak biarlah Quran itu bertahta dalam diri kita. Tak jadi hafiz Quran 30 juzuk pun tak apalah, macam kami golongan hafiz tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi kalau boleh janganlah. Bila tak boleh semua, jangan buat semua. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu, kaedah fiqh. Kaedah dalam apa kaedah fiqh, tuan-tuan. Kaedah ulama fiqh dia kata, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, nak buat semua memang tak boleh, tapi jangan tinggal semua. Nak apa 114 surah memang tak boleh. Oh, tak boleh lah, tak salah. Tak boleh 114 surah, apa 113 surah. Boleh dah tu. Boleh. Tengok. Tak boleh 114 surah, apa 8 surah ke, 5 surah ke, 6 surah ke. Tak boleh. Apa motivasi kita, tuan-tuan? Apa penanda aras kita? Motivasi kita ialah apa? Orang ada tak orang hafaz Al-Quran di usia tua? Ada. Umur 40 dia hafal Quran, dia mengapai sendiri Al-Quran. Umur 45, umur 50 ada di usia 50, tuan-tuan. Mulakan hafazan Al-Quran, alhamdulillah dia dapat berjaya menamatkan hafazan itu. Why not kita untuk 45 surah dalam dada kita? Kalau boleh Yasin 83 ayat. 83 ayat Yasin. Jangan apa Yasin saja. Tak, saya Yasin apa? Cuba baca. Yasin. Itu singgah. Singgah lah. Yasin tu.
Yasin betul, Yasin semua. Yasin semua. Wal Quran hakim ya. Tak. Tuan-tuan. 83 ayat. Tuan-tuan baca 83 sen. Ya Allah. Sekali syok tu. Sehari apa satu ayat lepas maghrib ataupun sebelum subuh. Apa? Boleh, mesti boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Ini bukan Bangladesh, Mujibur. Saya Mujibur daripada Bangladesh. Mau jual karpet. Mbak tengok nama Raja Lawak. Tak tengok? Tak tengok? Aku pun tak tengok juga. Apa warak tu mana? Muslimat tengok tak? Mbak Raja Lawak tak tengok juga. Dan oja. Betul. Maknanya betul kita apa? Lepas maghrib satu ayat. Satu malam satu ayat. 83 hari 83 ayat. Dan dah hafal itu kena ulang. Ulang sambil naik motor, sambil ulang tak ada masalah. Ya? Tapi nak menghafaz untuk ayat baru lepas maghrib ataupun sebelum subuh. Ya? Bukan lepas asar, bukan lepas zuhur. Itu masa yang paling sesuai. Malam ni apa? Surah Al-Waqi'ah, surah kaya. Nabi kata, man qara'a surah Al-Waqi'ah kulla lailatin lan tusibu faqatun abadan. Siapa yang membaca surah Waqi'ah setiap malam maka tak ditimpa kemiskinan kebapaan. Tentu kalau meyakini dengan apa yang Nabi sebut, tuan-tuan, tak payah kerja-kerja dah. Boleh resign, besok berhenti kerja. Apa? Aku berhenti lah amal surah Waqi'ah. Kan? Tak apa lah. Siapa yang yakin tak ada masalah. Tapi betul ada kebenaran Nabi sebut. Siapa yang baca surah Waqi'ah tak ditimpa kemiskinan dan kebapaan. Kaya dalaman, luaran dan dalaman. Kaya dalaman dengan akhlak dia, dengan Islam dia, dengan takwa dia, dengan budi pekerti dia. Tuan-tuan, kaya luaran dengan harta benda dia, insya-Allah Tuhan tunjuk. Kaya luaran dengan sihat tubuh badan dan sebagainya. Itu kaya luaran. Kaya material kebendaan dan sebagainya. Kita amalkan, tuan-tuan. Tapi amal bukan kerana dunia tadi. Buat kerana Allah. Kelebihan itu terpulang pada Allah nak bagi. Tapi memang ada kelebihan, tuan-tuan. Surah Al-Waqi'ah, kalau kita hafal, dia adalah 97 ayat. Tak salah saya, 96 ayat, 97 ayat. Surah Al-Waqi'ah, malam ni mula ayat yang pertama. Dia buka Quran tengok, oh bismillah kau kita lepas ayat Allah tu. Bismillah tu ayat apa ya? Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat pertama malam ni. Apa yang nak bagi mantap, bagi dia tahan lama ingatan kita, kita kena sedut dia punya kalimah. Idza, nampak tak tu? Idza waqa'atil waqi'ah. Sampai. Sebelum nak apa, fasihkan lidah dulu. Fasihkan lidah kita dengan sebutan ayat. Kalau nak apa 5 ayat, ulang 5 ayat tu sampai lidah fasih lah. Lidah tak tersangkut, lidah tak kantoi. Baru mula apa. Jangan buka Quran tu apa, jangan. Kalau nak apa 5 ayat atau 5 baris, fasihkan lidah dulu 20 ke 30 kali. Bagi lidah fasih kan ada ayat kadang-kadang payah nak sebut kan. Payah nak sebut. Tu. Jadi kita fasihkan lidah kita, baru kita mulakan hafaz. Lepas maghrib itu cantik untuk kita mula hafaz. Duduk secara bersendirian dalam bilik, kunci bilik. Anak dia bagi masuk, suami dia bagi masuk. Kalau isteri sama juga. Suami duduk dalam bilik, kunci. Tuan-tuan, kunci, tak boleh masuk. Handset off kan. Tuan-tuan, kena fokus sungguh-sungguh, barulah dia dekat. Idza waqa'atil waqi'ah. Malam esok, dah ingat malam esok dah. Kita ulang, kita berlama apa ulang ayat kedua. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Bila kita apa tuan-tuan, perempuan, mudahlah kita untuk baca sambil drive boleh baca. Senang. Ni sikit nak buka jadi leceh. Bila leceh jadi berat-berat, payah-payah dah belum pakai hangweh gitu tuan-tuan. Kita apa itu mudah. Satu lagi saya cadangkan ialah surah Tabah ataupun surah Al-Mulki. Surah Al-Mulki apa mana? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa ayat? 30 ayat. Tuan-tuan, siapa yang amalkan setiap malam, insya-Allah tuan-tuan, dia akan dihindarkan daripada fitnah kubur, siksa kubur, selamat dalam kubur. Jadi kalau kita orang yang selamat dalam kubur, insya-Allah menjadi tanda tentang penanda aras, insya-Allah. Kalau dah kubur boleh selamat,
Ujian yang pertama pun dilepas, insya-Allah dia akan berjaya juga di ujian-ujian yang seterusnya. Di pentas mahsyar, pentas akhirat dia akan selamat. Sebab di kubur pun dah selamat dah, ada harapan cerah. Tapi kalau di kubur pun kita kena gedebuk, kena pelangkung, kena balun, kena rembong, tuan-tuan. Gelap masa depan lah untuk kita selamat pula di alam-alam yang seterusnya, tuan-tuan. Alam mahsyar dia. Dan ni alam dunia. Kita melalui 7 alam tiap-tiap orang. Alam zuriat, alam benih dah lepas dah, alam rahim ibu dah lepas dah. Dan ni alam dunia, tuan-tuan. Alam dunia inilah, tuan-tuan, menjadi penentu jatuh bangun kita di alam-alam yang seram ini. Alam dunia, pentas dunia ni yang penentu kepada, tuan-tuan, jatuh dan bangun kita, bahagia dan celaka kita di alam yang berikutnya, alam barzah. Ni lah dunia ni, dan tentu kita, penentu ujian ni. Lepas dunia ni, dunia mantap, barzah mantap, mahsyar mantap, akhirat semua mantap. Tapi kalau dunia kita tak mantap, tuan-tuan, maka tungginglah kita, tuan-tuan, di alam-alam yang seterusnya. Tu kita pakai muhasabah. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar tu dulu lah, kan? Yang bercakap ni tak ada masalah, kan? Dengan tuan-tuan dah letih, saya tak letih. Lepas tu tuan-tuan dah usir dah, kematu bungkuk-bungkuk, saya sedap duduk atas kursi ni, kan? Macam aircon, alhamdulillah, kan? Jadi insyaAllah saya pun lepas ni ada lagi program kuliah maghrib di Taman Rakyat Mergong. Nak turun ke sana, tuan-tuan. Jadi boleh dapatkan produk kita di luar. Kita ada bawa produk untuk kita perkenalkan produk Syifa Al-Lufas yang kita kilangkan sendiri. Ada yang kebunat, ada air 30 juzuk, ada semua. Kita boleh tengok. Nak jadi pengedar stoki, boleh tengok di belakang sana, dekat meja batu, ya? Dan juga flyers warna oranye ni kita edarkan ni untuk maklumkan kepada masyarakat kita tentang perkembangan projek kita lah. Sampai kepada Kat Bumbung, bangunan 700,000 sedang kita bangunkan untuk tahfiz kita. Pelajar-pelajar ada dah di bangunan tapak lama sekarang, dan insyaAllah siap bangunan baru di tapak 4 ekar ni kita akan pindah lah. Mesti kita tak ada lagi, ya? Boleh tuan-tuan yang nak buat wakaf, boleh transfer oleh dan bank in, kan? Boleh ada nombor tertera. Dan juga kalau pihak berwajah ni, kalau boleh panjang-panjang pada pos besar, mungkin zakat-zakat ke apa ke, boleh kita salurkan apa-apa bantu, kepada pengarah ke, pengurusi ke, chairman ke, untuk zakat ke, tak kira lah apa sajalah yang kita boleh jarinkan hubungan baik antara Yayasan Al-Lufas dengan pihak koordinasi. Wallahualam. Jadi Puan Rosita ada soalan ke? Ada soalan? Okey, silakan. Kalau apa untuk sebenarnya orang tu langsung berdoa, tapi dia disemayang lah, dia semayang sebab dia hafal semua, tapi Al-Quran dulu dia tak tengok. Apa hukum dia, apa? Dia semayang. Semayang betul dia baca? Dia sebut betul lah di atas, semayang betul. Semayang beres lah. Semayang lepas lah. Kemudian Al-Quran tu dia langsung tak baca. Al-Quran tak boleh baca. Tak boleh baca, jangan baca. Tapi kena belajar sebenarnya. Kalau kita baca Al-Quran, kita melakukan kesilapan sikit sebanyak, tapi dalam kita duk mengaji tak apa. Jangan tak mengaji. Yang salah tu kita tak mengaji. kalau dia tak berdosa untuk mengaji, Tu dosa. Memang berdosa. Memang berdosa. Sebab tu kata ruba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa ramai orang yang baca Al-Quran, Quran tu laknat balik. Quran tu laknat antara sebab tu mungkin kita baca Quran tak betul, sebut tak betul. Memang dia, Imam Ibnul Jazari, seorang qurra, ulama qari kita, ulama tajwid, dia kata apa nama, wal akhdhu bit tajwid hasbun lazimun man lam yujawwidil Quran athimun. Kita membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hasbun lazim, satu kewajiban mesti, satu kemestian. Kalau siapa malam yujawwidil Quran athimun, siapa yang tak mentajwid dengan Al-Quran athimun, dosa. Jadi kalau belajar sambil belajar, mudah-mudahan Tuhan maafkan dosa. Sebab tu jahil ni ada dua. Jahil ada dua. Satu jahil yang Allah Ta'ala maafkan. Pasal apa tak kerti semayang? Saya jahil. Jahil tu jahil yang kita sengaja. Saya tak belajar dari kecil. Masa kecil duk dengan orang, belajar biologi, kimia, belajar sains, belajar semayang tak belajar. Jahil tu Tuhan tak maafkan. Satu lagi jahil yang tak kerti, Tuhan maafkan, duduk di gunung-gunung, duduk laut tu, pulau-pulau, mana ada tu, orang sini, orang masuk Islam sehari dua. Dia aku mau dengar kata Islam ni ada agama baru, aku pun tak tahu, aku pun mengucap set-set ni. Tu tak apa. Dia dapat masuk Islam, dia turun mengaji. Itu tak apa, lepas tu dia baca dah. Dia tak ada hidayah. Yang kita ni hidayah lama lah. Nama pun Taufik Hidayah pakai rantai. Kan? Betul? Baik.
Bukan marah tu, jawab. Ada soalan lagi? Tak ada soalan? Lagi banyak soalan, lagi lambat gitu ni. Orang lelaki memang tak soalan lah. Ya, perempuan nak kajian sikit. Dalam solat kan, kita nak kalau mesti dia baca, kita takut dalam macam berisik tadi. Maknanya dari segi flash takut itu. Okey. Baca Fatihah, maknanya muslimat baca Fatihah dia macam berbisik. Solat pelai. Banyak pelan, memang kena pelan lah. Baik. Orang lelaki pun kena pelan. Bukan muslimat saja. Orang lelaki pun kena baca Fatihah pelan. Bila kita pelan, bila kita jadi makmum, kan? Ada kes kadang-kadang dia mayang dekat, baca dekat. Imam memang dah derah dah. Dia belakang derah pula, kan? Lepas tu imam tu katalah masa kawan yang derah tu dia main lewat, lelaki lah. Dia suka derah. Kita pun katakan tu lah, kan? Lepas tu orang tu ikut imam lah. Tambahlah semayang tu, semayang atas semayang yang sir, semayang tu lohor asal tak derah. Imam pun baca tak derah kan, cuma tak kebek je lah. Imam katalah imam duduk tang sujud, imam sujud. Di mana orang tua suara tak derah gitu. Allah, kita pun makmum duduk dengar suara dia duduk rombang telinga. Kawan ni main masbuk tadi, dia tak kebek, Allah, makmum pakai bakit mah. Saya kata dia memang kacau daun sumbu lah, kan? Lah jingga orang ni, kalau boleh hari kita nak hari bagi kelam tu, bagi kelam tu, salah dia. Jadi dia Allah, awak ingat kan imam tu tadi yang pakai bakit tu. Bila dia bakit tak nak sujud, tak boleh lah sujud kan? Tak ada masalah, tunggulah imam tu. Jadi masalah tadi, kes tadi, jadi saya nak sebut maknanya buka minda. Sembahyang tadi memang perempuan pun kena sir. Perempuan pun bila jadi makmum, terutama menjadi makmum, perempuan baca pelan, lelaki baca bersama sebenarnya. Cuma syarat pelan itu antara lelaki dan perempuan ialah maknanya dia perlu, dia kata yusmi'u nafsahu. Mesti dia memperdengarkan diri dia. Sekadar dengar di telinga, maksudnya dia mendengar diri dia sendiri. Kalau bacaan yang wajib, Fatihah wajib, takbiratul ihram wajib, surah tak wajib, tak apa, kita tak bicara tu, tak petikai. Tak ayat akhir tu, yang sampai selawat tu kan wajib. Mana-mana bacaan yang wajib kita perdengarkan kepada telinga kita. Siapa yang tak dengar, maka tak sah sembahyang. Tapi tak dengar tadi, kita baca suara kita yang kita boleh dengar sendiri, dalam keadaan kita boleh dengar kalaulah tidak ada kebisingan. Tapi kalau ada kebisingan, contohnya ada jadilah bising, ada mesin apa? Mixer yang simen tu. Tak kata kena bagi dengar telinga. Alah ni aku tak dengar. Bismillah. Boleh mendengar. Kan? Tu mixer tu duk dia lawan suara mixer. Pasal kena bagi dengar suara. Itu bangang nama tu kan. Yang buat lawak lagu tu. Jadi dalam keadaan sunyi, dalam ni dengar. Tapi bila bising ni, yang tak dengar ni, tak dengar pasal bising. Kalau dia tak bising, suara aku dengar. Anak tara tu lah tu. Yang tara tu. Tak perlu lawan kebisingan tu. Kadang mana yang kita baca macam ni, kita dengar diri. Jadi maksudnya kita baca, kena dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita dengar. Tapi tu apa? Gelang-gelambu ke apa? Faham tak tu ni? Bisik tak apa tu bisik tadi. Tak tahu saya tu. Alhamdulillah. Bukan suruh derah pun. Bagi diri dengar sendiri tak? Setiap huruf tu dengar telinga. Telinga kita dengar kadar mana? Balik kita. Jangan tak dengar langsung. Kita dengar, bukan orang sebelah. Dengar orang sebelah jadi ganggu balik. Orang sebelah orang Bismillah, Alhamdulillah, oh ganggu lah, kan? Itu tak boleh. Maksudnya kita dengar bacaan tu, kita dengar telinga, kita dengar satu sute gitu balik. Dengar sute. Itu jalan lah. Habis. Ada tak lagi? Orang lagi tak berminat ada wakil soalan dia. Saya rasa mungkin maksud kita suara macam berbisik. Gitu kan? Bisik. Okey. Tak apa, bisik pun tak apa. Saya nampak tadi, bagi dengar tak huruf bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Walaupun nafas dia dalam bisik, itu bisik.
Saya tak faham kalau tapi maksud saya suara pelan. Suara tu memang pelan. Suara yang paling pelan tapi syarat kita dengar. Nak suara lagu bisik ke? Lagu jekah ke? Lagu sembang ke? Ada orang sembang pelan. Tapi maksud dia telinga kita dengar. Kalau kata bisik tu macam mana? Lari makhraj macam mana maksud? Makhraj tu kita kontrol lah. Itu duduk di kita. Lidah kita, rengkung kita. Itu suara bisik. Saya kata suara saya pelan-pelan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nak kata bisik tak? Macam bisik kan? Lebih kau bisik tu. Bisik macam mana? Ya? Ha? Betul ke ha tu? Kata ha. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ha kena makhraj kena letak. Jangan. Itu tak boleh. Semua kat sini tak jadi. Kalau ha tak ha cara bisik tapi betul. Ha duk tangning. Ha duk sini. Ain duk tak mana. Kat rengkung juga. Iyyaka la'al bukan la'in. Kena orang Melayu je. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh. Ain kat sini juga rengkung. Hamzah, ha paling bawah di dada ni. Ain ha di tengah rengkung. Ghain kha ujung. Ain di sini bukan di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. La'allakum la'in. Itu cawar. Itu juga cawar tu. Okey tadi sahabat kita last tu. Alhamdulillah. Pasal kita semayang, mana kita semayang tak tahu mana, alhamdulillah kita semayang juga. Tak ada masalah. Tapi ulama mencadangkan bagaimana tips-tips untuk kita memperolehi semayang yang khusyuk. Nak dapat khusyuk semayang, salah satu cara dia kita menggantungkan makna-makna bacaan-bacaan kita. Itu boleh membantu untuk mendapatkan khusyuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Kepadamu kami menyembah ya Allah. Bagus itu. Jadi kita tahu maksud-maksud dan makna-makna. Dia terjemah lain. Terjemah alih bahasa itu sama. Terjemahan translate alih bahasa itu sama. Translate atau alih bahasa itu terjemah itu ikut bahasa Arab. Alhamdu segala puji. Bukan maksud lagi. Maksud itu pengertian dia apa? Apa makna puji-pujian itu bagi Allah? Apa maksud dia? Maknanya segala puji-puji yang ada dalam itu huraian. Maksud ataupun maksud itu huraian. Terjemahan daripada Arab kepada Melayu. Ada orang Melayu kita silap. Tolong terjemah sikit. Hang tolong huraian sikit. Nak huraian segala puji-puji bagi Allah. Ui, pandai yang huraian. Itu bukan huraian. Itu terjemah. Oh, terjemah. Huraian lain. Huraian itu maksud. Jadi maknanya kita kalau faham makna dia, maksud-maksud apa yang kita baca ataupun terjemah, tak apalah. Terjemahan ni kan apa nama? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Yang menambahkan kita punya kekhusyukan itu. Cara ringkas jawab. Ada lagi yang mau nyata? Tak ada no. Balik awal. Ada lagi? Perempuan buat spoil tak dia balik ni. Cuba hang ke. Carikan. Apa? Tak wajib. Dia baca Quran pun tak wajib, tapi wajib di sisi adat. Adat kita wajib lah. Mana-mana adat yang tak bercanggah dengan ibadat. Mana-mana adat orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang asli. Mana-mana adat yang tak bercanggah dengan syariat, silakan saja, nggak apa-apa. Kan? Apalagi
adat itu selari dengan kehendak syariat. Comel ni. Adat pun suruh nak macam tu, syariat pun nak lagu tu. Beres. Macam meminang kan. Anak darah, anak kau yang tak mau meminang lu. Mana boleh kena minang dulu. Terus kahwin dia putus tamen, tak boleh. Lojonya. Janganlah lahap sangat. Lahap dah sangat. Jangan. Kena. Ini adat kita. Adat syariat pun suruh, tapi tak wajib lah. Jadi mana-mana adat yang tak bertentangan syariat, tuan-tuan, tidak ada masalah untuk kita amalkan. Apalagi adat yang selari dengan kehendak syariat. Jadi adat yang tak bertentangan dalam syariat tak ada. Dalam syariat tak ada suruh. Dia tak suruh khatam, baca dia suruh lah. Itu sunat. Khatam Quran, baca Quran itu sunat. Yang wajib amalkan, isikan dengan Al-Quran. Itulah. Quran suruh pakai kelumbung, kita pakai kelumbung. Quran suruh kalau muslimat, dia muslimat tanya tadi kena balik kan? Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Surah Al-Ahzab. Wahai Nabi, katakan kepada muslimat-muslimat, isterimu dan anak perempuanmu dan muslimat-muslimat yang lain, yudnina alaihim min jalabibin, labuhkanlah pakaian-pakaian mereka. Tutuplah. Tak bumper-bumper tak mana tu kena tutuplah. Tuan-tuan, sebab tu pelik Yahudi ajak kita buat pakaian. Kalau orang jantan tengok pakaian lelaki yang perempuan, tangga dada tu. Kalau yang lelaki tu dia suruh pakai ni butang sampai ke atas, pakai tie daripada tercekik. Kadang tak boleh bubuh butang, tak pakai tie, bubuh betul cekik. Saya tak apalah smart hari ni, tuan-tuan. Kan? Ada tak orang pakai tie? Orang tak pakai tie Yahudi ke, Kristian ke, Melayu ke, tak pakai tie ke nak bubuh apa cekik-cekik. Ya orang perempuan dia kau dah buka lah. Pelik, patut orang perempuan lah katuk-katuk. Tuan-tuan, orang lelaki buka tak apa kalau ada bulu dada. Orang 2-3 orang nak buat apa? Kau boleh cari makan. Ya, ni lah 3 lay lah Ustaz. Ya, 3 lay yang bulu dada pun tahu. Ya. Itu jadi kebanggaan isteri dia. Mari ada 3 lay, hari dah tak ada. Pergi mana abang main? Mari banyak pokok nyok, bini teringin nak makan buah nyok. Banyak turun luruh habis dah. Tu dia 3 lay ada pun tak apa lah, isteri punya besar. Sayang kat isteri. Yang orang perempuan kau dah buka, terbelah. Yang orang lelaki macam cikik-cikik lah. Kan gila ni. Kita pun ikut juga. Masalah. Soalan tadi kan? Soalan apa tadi? Tak ingat. Tu ya, Yudhini nak. Dah pakai labu lah. Kan? Dah habis dah. Saya rasa suka dah tu lah tuan-tuan. Masa yang kita sempat hari ni. Jadi saya macam ni, saya datang kuliah santai, saya tuan-tuan berpedat. Sebab saya di Masjid Bangsa pun saya bagi ringan-ringan ya, tapi alhamdulillah, terima kasih, ada juga komitmen nak mengaji 5 minit, 10 minit, tak apalah, mengaji tidur pun tak apalah, dapat pahala juga. Letih, saya kita letih betul, kena faham kita tak sama Tuhan bagi, tapi ada juga usaha-usaha nak datang. Tuan-tuan, maknanya kita nak jadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matrudan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa a'tina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alayna wardina warda 'anna wa'fu 'anna ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.